إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين، آمين يا رب العالمين. Kata al-Imam al-Alim al-Allamah al-Habib al-Faqih Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal al-Hadrami rahimahullahu ta'ala qala: wa yushtaratu fiha syurutus salati wa yusalli 'ala al-ghaibi wal madfuni man kana min ahli al-fard salati 'alaihi yawm al-mauti illa 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah wa yusalli 'ala al-ghaibi. Ni sambung dalam pertemuan yang lepas dalam bab sembahyang jenazah, sembahyang ke atas orang yang mati. Selesai pada pertemuan yang lepas membincangkan tentang rukunnya, sunatnya, syaratnya dan hukumnya. Nak masuk dalam beberapa masalah yang berkaitan, yang bersangkut paut dengan sembahyang jenazah ni. Qala rahimahullahu ta'ala wa yusalli 'alal ghaibi, dan disembahyangkan alal ghaibi, di atas al-ghaib, di atas mayat yang ghaib. Ini masuk dalam masalah sembahyang ghaib, masuk dalam masalah sembahyang ghaib, iaitu sembahyang ke atas jenazah orang yang mati yang tidak berada dalam negeri kita, yang tidak berada di tempat kita. Ini solat jenazah ghaib. Apa hukum dia? Wa yusalli 'alal ghaibi, dan disembahyangkan, maksudnya dan harus disembahyangkan 'alal ghaibi, di atas mayat yang ghaib. Mayat yang ghaib ni bukan mayat yang hilang, bukan ghaib dalam bahasa kita lah. Ghaib kat sini dengan maksud ghaib daripada balad, daripada negeri. Al-ghaib, al-ghaib 'anil baladi, maksudnya mayat yang mati pada lain daripada negeri musalli, negeri orang yang sembahyang. Kita di Kedah contohnya, mayat tu di Perak contoh. Kita di Kedah contohnya, mayat itu di Terengganu contoh. Kita di Kedah contohnya, mayat itu di Indonesia, di Thailand, di Mekah dan sebagainya. Itu maksud sembahyang ghaib, sembahyang di atas jenazah yang ghaib, seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama dengan para sahabat, menyembahyangkan atas jenazah Najasyi, raja di negeri Habsyah, yang bila mana Jibril sampaikan khabar kewafatan Najasyi kepada baginda Nabi SAW, Nabi beritahu kepada sahabat-sahabat yang lain, lalu mereka bersama dengan Nabi SAW melakukan solat jenazah ke atas Najasyi. Maka harus Nabi di Madinah, Najasyi meninggal di Habsyah, di Ethiopia.
Maka hukumnya harus ni dengan apa nama dengan syarat ni lah, dengan syarat sama seperti syarat orang yang berada di tempat kita lah. Maksudnya mestilah selepas daripada dizankan, kuat sangkaan bahawasanya sembahyang jenazah itu telah pun dimandikan. Dia dengan syarat yang sebegitu. Kalaulah kita tidak ada maklumat tentang bilakah jenazah itu dimandikan, maka kita tak boleh nak sembahyangkan atas jenazah tu. Sekurang-kurangnya kena ada maklumat, kena ada pengetahuan, walaupun sekadar zan, berdasarkan kepada nilah, kepada beberapa mungkin ada beberapa petunjuk yang ada khabar walaupun belum betul-betul sahih dan sebagainya, dikatakan bahawasanya jenazah sekian-sekian yang meninggal di Perak tu contohnya, dia pun nak mandi dia pukul 11 pagi contoh. Maka tak wajiblah kita telefon confirm pukul 11 2 minit tu jenazah mandi dah lagi, atau 11.30 mandi lagi. Memadai dengan khabaran tersebut untuk menghasilkan zan pada kita. Dia pun kata nak mandi jenazah ke 11, kita 11.30 11.45 ni boleh sembahyang dah atas dia. Itu yang dimasukkan dengan khabar yang zan. Memadai sebegitu, tak disyaratkan yakin. Memadai dengan zan bahawasanya mayat tersebut telah pun dimandikan walaupun belum dikafankan. Syarat dia sama macam syarat apa nama jenazah yang hadir di tempat kita. Satu. Yang keduanya, syarat yang disebutkan dalam kitab kita tu, mestilah orang yang nak sembahyangkan jenazah yang gaib itu, ketika matinya jenazah tersebut, orang yang nak sembahyang tu mestilah orang yang berkeahlian ataupun layak untuk sembahyang jenazah. Kalaulah ketika jenazah tu mati, orang tersebut bukan ahli bagi solat jenazah, maka dia tak boleh nak solat jenazah ke atas jenazah yang gaib. Syaratnya macam tu. Di syarat yang sama dengan wal madfuni atas pada al ghaibi. Jadi wa yusalli ala al madfuni, sembahyang ke atas orang yang telah ditanam, atas orang yang telah dikebumikan. Ini dipanggil solat ala al qabri lah, sembahyang atas kubur. Mayat dah ditanam, dah dikebumikan, dah sempurna pengkebumian, baru nak sembahyang ke, boleh tak nak sembahyang atas jenazah tersebut? Boleh, walaupun jenazah tersebut telah hancur, walaupun jenazah tersebut telah telah dimakan tanah, telah dimakan bumi, hancur. Dengan syarat yang sama, man kana min ahlil fardi, oleh mereka tu fa'il bagi yusalli, sembahyang tu oleh mereka, kana yang adalah ia man tu musalli itulah orang yang nak sembahyang jenazah tu, min ahli fardi salati alaih, daripada ahli kefarduan salat ke atasnya, ke atas mayit tu, ke atas jenazah, yaumal mauti, pada hari kematian dia. Maksudnya pada ketika mati jenazah tersebut, kita orang yang nak sembahyang atas jenazah tu, sama ada jenazah yang gaib ataupun jenazah yang telah dikebumikan, kita pada ketika matinya itu, kita memang layak untuk sembahyang jenazah ke atas dia. Apa dia? Muslim pada ketika tu, ketika mati tu orang tu Muslim. Ketika mati tu kita yang nak sembahyangkan dia tu mukallaf. Ketika mati tu kita orang yang nak sembahyang itu suci daripada segala mawani' yang menghalang daripada sah salat, seperti menghalang daripada wajib salat, seperti mana haid, nifas dan sebagainya. Maka kalau pada ketika jenazah tu meninggal, hari jenazah tu meninggal, kita bukan seseorang tu bukan Muslim, dia masuk Islam selepas daripada tu. Contohnya ada seorang, contohnya kita buat contoh, ada seorang non-Muslim masuk Islam, tua dah, anak dia dah lagi. Kemudian pada hari kematian dia, anak dia masih lagi belum Muslim. Pada hari kematian dia, anak dia masih lagi belum masuk Islam, kekal dalam agama kafir. Seminggu lepas tu barulah anak dia masuk Islam, contohnya. Seminggu lepas tu barulah terbuka hati anak dia, terima hidayah daripada Allah, barulah masuk Islam. Dia nak sembahyang di kubur ayah dia boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab pada ketika mati ayahnya, dia bukan ahli bagi sembahyang jenazah. Dia bukan ahli bagi sembahyang jenazah. Ataupun pada ketika jenazah tu mati, orang yang nak sembahyang tu masih belum baligh, dia tak mukallaf. Dia masih belum baligh. 6 bulan lepas tu baru dia baligh. 6 bulan lepas tu baru dia baligh. Contohnya.
Kemudian dia nak sembahyangkan di kubur. Dia nak sembahyang di kubur. Boleh tak? Tak boleh. Sebab pada hari kematian jenazah tersebut, orang tersebut pada ketika itu masih belum baligh. Syarat dia mestilah ketika jenazah itu mati, orang yang nak sembahyang secara gaib ataupun orang yang nak sembahyang di perkuburan ini mestilah orang yang mukallaf, satu. Yang keduanya muslim, yang ketiganya suci daripada haid dan nifas. Maksudnya tahir, suci daripada haid dan nifas. Ini yang dikatakan sebagai ahli fardhis salati alaih. Orang yang layak memikul tanggungjawab fardu kifayah sembahyang ke atas yang mati yaumal mauti, pada hari kematian. Gitu maksud dia. La 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun pada satu naskah illa 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu naskah tanpa alif, la saja. Ada satu naskah illa lah. Di kedua-dua naskah tu tak ada masalah. Sah makna kedua-duanya. Illa, melainkan 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun la 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disembahyangkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak harus kita nak sembahyang di perkuburan Nabi, di maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Masjid Nabawi tu. Tak boleh. Begitu juga dengan aulia yang lain, tak boleh. Sebab alasan yang mudahnya seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ramli, sebab kita bukanlah orang yang sah sembahyang jenazah pada waktu ketika Nabi wafat. Waktu ketika Nabi wafat tu kita keadai, waktu ketika Nabi wafat tu 1400 tahun yang dulu ni, kita masih lagi belum wujud. Ini tak boleh lah. Tapi contoh, kalaulah ketika Nabi wafat tu orang tu ada, contohnya seorang sahabat ataupun orang Islam yang di negeri lain tak sempat hadir ketika sembahyang ke atas Nabi dilakukan, antara jarak perjalanan yang jauh dan sebagainya, sebulan lepas tu baru dia sampai perkabaran Nabi wafat tu dah ambil masa dah. Sebab dulu mana ada WhatsApp. Orang sampaikan khabar berita kata Nabi Muhammad telah meninggal, telah wafat di Madinah sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk di tempat yang jauh. Jadi sementara khabaran tu nak sampai ke dia pun mungkin ambil masa 2 minggu, contoh kita kata. 2 minggu nak sampai perkhabaran ke dia. Jadi dia tahu tu pun, dia pun terus pergi ke Madinah. Perjalanan dia ke Madinah mungkin ambil masa seminggu, contoh. Dia dah 3 minggu, contohnya lah, contoh 3 minggu. Ataupun 4 minggu, sebulan contohnya. Maka dia, kalau ketika pada hari kewafatan baginda Nabi SAW memang orang yang layak sembahyang atas jenazah, sekiranya jenazah tu hadir, maka dia boleh sembahyang di kubur Nabi SAW selepas daripada Nabi dikebumikan. Nabi dikebumikan. Tu bagi orang tu. Kita tak boleh. Tu alasan yang disebutkan oleh Imam Ramli dalam An-Nihayah. Sebab kita bukanlah ahli bagi fardu salat jenazah. Kerana kita masih lagi belum wujud pada ketika Nabi diangkat rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan para nabi yang lain. Dan sebahagian ulama memberi hujah dengan hadis Nabi yang melarang ataupun melaknat Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid. La'anallahu al-yahudu wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjidah. Hadis dalam Bukhari dan Muslim. Tapi kata sebahagian ulama, hadis tersebut tidak mutabaqah ataupun tidak sesuai dijadikan dalil pengharaman. Dalil yang lebih jelas ialah kerana kita bukan ahli bagi solat jenazah pada ketika itu. Dalil yang lebih jelas. Allah melaknat Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat sembahyang mereka. Jadi bersembahyang atas kubur para nabi mereka, ataupun mereka jadikan kubur-kubur itu sebagai tempat sembahan mereka. Jadi itu makna hadis tu. Dijadikan kuburan para nabi mereka itu sebagai tempat sembahan. Itu asal makna hadis. Jadi sebagian ulama kata tak sesuai nak gunakan konteks hadis tu untuk mengatakan ni dalil tidak boleh kita sembahyang di atas nabi di dalam kuburnya sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ulama kata tak berapa nak masuk hadis tu dengan dalil ni, dengan perbincangan ni. Maka yang lebih jelas kata Imam Ramli rahimahullah dalam Nihayah, boleh rujuk sana, ialah kita gunakan dalil, iaitu kita bukanlah ahli bagi solat jenazah pada ketika tu. Itu yang lebih jelas. Li'anna lam nakun ahlan lil fardi waqta mautihim. Seperti yang disebutkan dalam Nihayah, kerana kita bukanlah ahli bagi solat jenazah, bagi fardu kifayah itu waqta mautihim, pada ketika wafat mereka. Gitu. Jadi sembahyang gaib dan sembahyang di atas kubur sama seperti sembahyang hadir, sembahyang jenazah yang ada, sama pada syaratnya dan sebagainya, termasuk juga mestilah memastikan jenazah yang nak disembahyangkan itu telah pun dimandikan walaupun masih belum dikafankan. Satu. Yang keduanya, boleh disembahyangkan di atas kubur sekalipun mayat tersebut telah pun keput dalam kubur. Sekalipun jenazah tersebut, mayat tersebut, jasadnya telah pun dimakan bumi, tak ada masalah yang tu. Dia tidak ada sebarang perbezaan pada hukum pada masa tu. Dengan syaratnya, ketika matinya jenazah tersebut, kita ahli ataupun kita layak untuk sembahyang jenazah, dengan bahawa kita muslim, kita muslim, kita mukallaf, dan kita orang yang bersih daripada haid dan nifas. Gitu. Habis. Tu hukum bagi sembahyang jenazah gaib dan hukum sembahyang di atas perkuburan. Hukum sembahyang atas kubur. Qala rahimahullahu ta'ala, wa awlan nasi bis salati alaihi asabatuhu thumma dhawil arhami. Ini masuk dalam perkara tentang siapa orang yang lebih layak menjadi imam bagi solat jenazah. Siapa yang lebih layak? Wa awlan nasi, dan yang paling aula, yang paling utama dari kalangan manusia menjadi imam ni, bis salati alaihi, dengan sembahyang ke atas jenazah itu. Yang paling aulanya, aula kat sini dengan maksud sunat lah, maksud sunat. Setengah kitab diterjemahkan aula tu dengan makna ahaqqu, yang lebih berhak. Tapi mentafsirkan aula dengan ahaqqu itu dikritik oleh sebahagian ulama. Sebab bila menggunakan ibarat ahaqqu, dia lebih berat ke arah makna wajib. Dia lebih berat ke arah makna wajib. Jadi kalau nak kata ahaqqu, mesti dijelaskan ahaqqu ay nadban. Mesti dijelaskan macam tu. Sebab kalau kita kekalkan makna ahaqqu dengan makna dia yang asal, dia lebih berat kepada makna wajib. Sini bukan wajib lah. Sini lebih aula tertib itu mengikut susunan yang dihukumkan sebagai sunat. Sunat saja. Aula dengan makna yang paling utama, yang paling patutlah, yang paling patut untuk menjadi imam itu ialah asabatuhu, ialah warisnya, waris terdekatnya. Asabatuhu, waris terdekatnya, waris laki-laki bagi jenazah, bagi si mati, yang berhak makan asabah. Yang ni kena tengok dalam bab faraid lah kan. Bapak dia, tok wan dia ke atas, anak laki-laki dia, cucu laki-laki dia ke bawah, saudara lelaki dia, abang dia ataupun adik dia, sama ada ibu kandung, sebapak ataupun seibu, kemudian anak-anak mereka, kemudian saudara-saudara bagi ayah jenazah, saudara-saudara bagi datuk jenazah, saudara lelaki, dan seterusnya, sepupunya dan seterusnya. Asabah. Dengan asabah, maksudnya waris lelaki yang berhak makan pusaka secara asabah, waris terdekat, waris lelaki. Ni kalau dalam bahasa kita ni dipanggil panggu keluarga lah. Kalau bahasa utara kita ni dipanggil panggu keluarga. Lepas pada tak ada arwah ni, siapa panggu keluarga? Siapa yang jadi laki-laki ketua keluarga? Ayah jenazah ke, anak laki dia ke, tok wan jenazah ke, cucu lelaki jenazah tu ke. Dia mereka yang paling aula untuk menjadi imam. Mereka yang paling aula menjadi imam secara sunatnya lah, secara sunatnya. Maka kalau ada ramai asabahnya pada ketika itu, maka mengikut tertib lah, maka didahulukan bapa dulu kalau ada.
Kalau bapa tak ada ataupun bapa tak mau, maka tok wan, datuk bagi jenazah yang laki-laki sebelah ayah dia. Kalau tak ada ataupun tak mau, maka anak laki-laki bagi jenazah. Kalau tak ada ataupun tak mau, maka cucu laki-laki bagi jenazah, ataupun cicit dia kalau ada bagi jenazah. Yang layak makan pesaka lah anak laki-laki, cucu laki-laki daripada anak laki-laki, cicit laki-laki daripada cucu laki-laki daripada anak laki-laki jenazah dan sebagainya. Kemudian saudara laki-laki jenazah, saudara kandung, kemudian saudara sebapa, kemudian saudara seibu, kemudian sepupu dia, sepupu bagi jenazah, anak bapa saudara jenazah, dan seterusnya lah, mengikut tertib asabah dalam pewarisan. Itu yang paling aula. Semua kemudian bila dah tak ada ataupun tak mau, yang aulanya, yang berhaknya secara sunatnya ialah zawul arham. Zawul arham, kerabat jenazah yang tidak ada hak pada pusakanya. Dia saudara laki-laki bagi jenazah juga, tapi tidak ada hak pada pusaka dia. Ini dipanggil zawil arham. Zawil arham ni lawan bagi waris lah. Lawan bagi waris. Waris ialah orang yang layak makan pusaka jenazah. Adik-beradik yang tak layak makan pusaka jenazah disebut sebagai zawil arham. Adik-beradik juga mempunyai hubungan silaturahmi dengan jenazah. Ibu dah lah, sebab ibu perempuan. Ayah bagi ibu jenazah, tok wan dia sebelah mak, itu dia masuk dalam zawil arham. Dia tak makan pesaka sebab putus dengan mak. Dalam bab faraid, mana-mana orang yang yang berhubung, yang ada pertalian dengan jenazah menerusi perantaraan perempuan, maka dia terputus dengan perempuan tu. Tok wan belah mak si mati, dia hubungan nasab dia ialah hubungan nasab dengan si mati tu ialah menerusi anak perempuan dia lah, iaitu ibu bagi si mati, maka putus. Cucu lelaki daripada anak perempuan si mati, panggil zawil arham. Cucu laki-laki tapi daripada anak perempuan si mati. Si mati ada anak perempuan dia menikah, ada anak laki-laki, dia dapat cucu laki-laki lah. Tapi cucu laki-laki itu bukanlah waris dia dalam secara asabah, tetapi adik-beradik ataupun keturunannya secara zawil arham, tak layak makan pesaka sebab terputih, sebab hubungan dia dengan tok wan dia menerusi mak. Mak dia tu anak perempuan si mati. Dia bukan asabah, ni dipanggil zawil arham. Maka bapa bagi ibu si mati, maksudnya tok wan si mati sebelah mak, kemudian saudara si ibu bagi si mati, kemudian bapa menakan sebelah mak bagi si mati, kemudian pak menakan bagi mak si mati, dan seterusnya lah. Anak laki-laki, cucu laki-laki daripada anak perempuan si mati, dan seterusnya. Maka itu dipanggil zawil arham. Adik-beradik, tapi adik-beradik yang tak layak makan pesaka. Mudah kata lagu tu. Kefahaman yang mudahnya, adik-beradik si mati tapi adik-beradik yang tak layak makan pesaka, maka mereka yang aula. Maka didahulukan asabah dan zawil arham ni kerana mereka lebih akrab, mereka lebih hampir hubungan kasih sayang dengan si mati, dan lebih asfaq, lebih kuat kasih sayang lah, lebih mengasihi si mati. Maka doa mereka yang mereka ucapkan ataupun yang mereka pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon keampunan atas si mati, memohon syurga kepada si mati, memohon diringankan azab daripada kubur, memohon dilepaskan daripada neraka dan sebagainya. Bila mereka yang minta, sebab mereka ada hubungan kekeluargaan yang rapat dengan si mati, maka mereka akan minta dengan lebih ikhlas, lebih bersungguh-sungguh, lebih tawaduk, lebih rendah diri, lebih mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka doa mereka itu lebih hampir untuk ijabah. Alasan dia kerana doa mereka itu aqrab lil ijabah, dia lebih hampir untuk diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kesungguhan mereka melebihi orang lain lah. Kalau imam kampung kita yang baca doa, dia baca doa macam jenazah orang lain mati lah. Tapi kalau contohnya ayah dia yang mati ataupun anak dia yang mati, maka dia akan lebih ikhlas, dia akan lebih mengharap doa dia itulah akan diterima oleh Allah. Dia akan lebih mencita-citakan bahawa doa dia itu mustajab. Maka harapan yang lebih tinggi kepada Allah tu diambil kira daripada sudut
doa. Sebab sembahyang mayat ni dia punya inti ataupun dia punya unsur utamanya ialah doa tu lah. Doa dalam apa nama sembahyang, begitu juga doa di luar sembahyang. Maka didahulukan dan diutamakan orang yang ada hubungan kekeluargaan dengan si mati untuk menjadi imam, kerana mereka lah yang lebih hampir ataupun yang lebih kuat potensi dan kemungkinan untuk diijabahkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam bab sembahyang jenazah ni dia tidak ada hak, tidak ada keutamaan sini bagi pemerintah nak jadi imam. Tak ada hak. Dan ketua kampung ke, JKK kampung ke, tok pengulu ke, apa nama pegawai daerah ke, apa nama Perdana Menteri ke, Menteri Besar ke, Esko negeri ke, Sultan sendiri pun, maka dengan waris si mati lebih berhak. Sebab ni dalam bab aqrab lil ijabah, lebih hampir kepada perkenan tu siapa yang paling besar kemungkinan untuk diperkenankan doa? Adik-beradik dia, anak dia, ayah dia, cucu dia, tok wan dia dan sebagainya. Begitu juga bagi imam masjid pun tak ada hak. Cuma kalau diminta untuk imam jadi imam untuk sembahyang jenazah tu tak ada masalah apalah. Sini itu yang kita kata. Aula kat sini bukan makna wajib, aula sini dengan makna sunat. Jadi kalau imam nak ambil alih pun boleh lah, cuma dia tak ada hak untuk buat tu. Kalau anak si mati yang nak jadi imam, bagi dia jadi imam, dia yang lebih berhak. Kalau bapa si mati yang nak jadi imam, bagi dia jadi imam. Kalau saudara, abang atau adik si mati yang nak jadi imam, bagi dia jadi imam. Imam masjid tu sebelah. Dia tak ada hak untuk lawan benda tu. Dia tidak ada sebarang hak. Macam tu juga dengan suami dalam bab ni. Kalau yang mati tu jenazah perempuan, sama juga. Yang lebih berhak untuk sembahyangnya ialah asabah dia ataupun zawil arham dia, adik-beradik dia yang layak dalam sekar dia ataupun adik-beradik dia yang tak layak dalam sekar dia. Suami jatuh lepas pada tu. Lepas pada tu barulah didahulukan suami berbanding dengan orang-orang ajnabi, orang-orang asing yang lain lah. Sebab sini dia lebih kepada unsur ijabatul doa. Unsur doa mana yang lebih kuat untuk diperkenankan. Maka orang yang ada hubungan darah inilah lebih kuat pengharapan untuk diperkenankan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Kemudian katanya wala yughassalu syahidu wala yusalla alaihi wa huwa man mata fi qitalil kuffar bisababihi wala ala siqti illa idza zaharat amaratul hayati kal ikhtilaji wa yughassalu in balagha arba'ata ashhur. Ini masuk dalam perkara hukum memandikan dan menyembayangkan orang yang mati syahid, yang telah kita bincangkan pada awal bab jenazah itu, yang kita dah bincang pun. Cuma kita ulang balik sinilah. Katanya wala yughassalu syahidu, dan tidak dimandikan sini dengan maksud haram. Wala yughassalu syahidu dengan maksud haram. Wala yusalla alaihi pun sama lah dengan maksud haram. Dan tidak boleh dimandikan akan orang yang mati syahid. Mati syahid kat sini seperti mana yang kita maklumlah, mati syahid iaitu syahid ma'arakah nama dia. Orang yang mati syahid peperangan melawan kufar, seperti takrif yang dia berikan. Dan tidak disembahyangkan atasnya pun hukumnya haram. Haram disembahyangkan ke atas orang yang mati syahid. Siapa dia orang yang mati syahid ni? Wa huwa man mata fi qitalil kufar mata bisababihi, iaitu asyahid ni man mata, orang yang telah mati, orang yang mati ia fi qitalil kufar, pada peperangan menentang kafir. Maka kalau peperangan sesama muslim tak bincang. Tak masuk dalam erti kata syahid ma'rakah. Dia mungkin syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya pemberontak muslimin menentang tentera kerajaan yang sebenar, contohnya pemberontak yang zalim lah, pemberontak yang zalim menentang muslimin, menentang pemerintahan Islam yang sebenar, contoh. Maka mana-mana pihak yang mati tidak boleh klaim mereka syahid dengan makna ni. Dia pun mungkin syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia punya syahid akhirat. Tapi nak dihukumkan dengan syahid ma'rakah, syahid peperangan, tak boleh.
Sebab syahid ma'rakah, syahid pada peperangan hanya ditentukan ataupun hanya dikhususkan kepada orang yang mati menentang orang kafir dalam peperangan, berlawan dengan orang kafir. Orang Islam yang mati dalam peperangan menentang orang kafir. Walaupun yang ditentang itu ialah orang Islam, kena jaga elok. Peperangan tu peperangan orang kafir. Tapi kalaulah di kalangan orang kafir tu ada pembantu di kalangan orang Islam yang duduk di pihak sana, dan tentera muslimin lawan tentera kafirin. Tapi dalam tentera kafirin tu ada juga serba sikit orang Islam di kalangan mereka tu yang menyokong ataupun yang masuk dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masuk dalam senarai ataupun skuad tentera orang kafir tu. Dan mati tentera muslimin yang pihak muslimin ni kerana berlawan dengan orang Islam tu kafir, apa nama, dia dikira mati syahid. Dia tak kira dibunuh oleh siapa, dikira mati dalam peperangan tu, mati dalam peperangan menentang orang kafir, walaupun yang bunuh dia tu orang Islam, walaupun yang bunuh dia tu orang kawan dia, terkena senjata kawan ke, terkena tembakan kawan ke, ataupun dia terjatuh lalu dipijak oleh kawan-kawan dia, tak kira lah. Dia bukan mesti kena bunuh orang kafir yang bunuh dia, tak. Dia tentera muslimin menentang tentera kafir, tentera kufar, mati dalam peperangan tu. Dia panggil mata bisababihi dalam takrif. Wa huwa man mata fi qitalil kufar mata bisababihi. Takluk situ. Mati ia dengan sebabnya sebab qital kufar. Mati dengan sebab qitalul kufar. Walaupun mati itu bukanlah dibunuh oleh orang kafir, tak bincang. Asalkan dia mati dalam peperangan tu. Dia mati contohnya terkena libasan pedang kawan dia sendiri, orang belakang dia contoh, ataupun tembakan kawan dia, apa nama, ataupun dia jatuh lalu dipijak oleh tentera ataupun dipijak oleh langgar oleh kenderaan perang muslimin sendiri, ataupun mati jatuh orang jijak dia sampai mati. Yang bijak tu sebab tentera muslimin juga dalam keadaan kecamuk perang tu dan sebagainya, dan di tengah duk perang dan sebagainya, terjatuh kalau gimana ke, kawan tak nampak, jijak dia mati, patah tengkok. Mati dengan sebab apa? Mati dengan sebab dia dipijak oleh kawan dia sendiri. Kawan dia dalam keadaan berundur dan sebagainya, tak nampak, jijak tengkok, patah, mati, contoh. Maka dia mati dengan sebab tu. Syahid tak? Syahid. Sebab kita tak kira dia mati dengan sebab apa. Yang dikira syahid, yang diiktibarnya ialah dia mati dalam peperangan menentang kufar. Dia mati dalam peperangan menentang kufar, walaupun kena senjata dia sendiri. Silap libas lagu mana, kena senjata dia sendiri, ataupun tembak pakai senapang ke apa ke, senapang dia jam dan sebagainya, meletup. Hasilnya mati dengan sebab senjata dia yang gagal berfungsi dengan sempurna, contoh syahid. Sebab dia tak kira mati pasal apa, dia kira mati dalam peperangan menentang orang kufar, menentang orang kafir. Maka tu dikira sebagai orang yang syahid. Maka orang yang syahid lagu ni, dia punya syahid ma'rakah ni, dia tidak boleh dimandikannya, satu, haram hukum, dan tidak boleh disembahyangkan ke atasnya. Ini dua hukum bagi orang yang syahid. Cumanya walaupun tidak dimandikan si syahid ni, tetapi wajib dibersihkan daripadanya segala najis-najis lain daripada darah dia sendiri. Wajib dibersihkan, basuh wajib dibasuh dan sebagainya. Walaupun dalam usaha, dalam proses untuk membersihkan najis-najis lain tu menyebabkan darah syahid dia pun turut terbasuh sama, tak apa, tu wajib. Tu wajib. Maksudnya bila dia mati, yang sepatutnya dikekalkan pada tubuh badan dia ialah darah dia lah, sebagai syahadah dia, sebagai saksi kita dia mati dalam peperangan tu, sebagai saksi kita dia syahid. Tapi dalam masa yang sama, kalaulah ada najis lain pada badan dia, ada yang kencing ke, ada tai ke, ada apa lah, najis-najis lain yang pada badan dia, maka wajib dibersihkan najis-najis tu. Wajib dibersihkan najis-najis. Walaupun semasa untuk membersihkan najis-najis tu kita terpaksa membasuh darah dia, wajib lah, tak payah. Sebab najis itu lebih berat hukumnya dan lebih utama dihilangkan daripada mengekalkan darah dia. Mengekalkan darah dia. Sebab najis-najis termasuk juga najis tu juga ialah termasuk juga ialah darah dia yang bukan kesan daripada peperangan. Darah dia yang bukan kesan daripada peperangan. Contoh kalau ni lah, kalau dia apa nama, ada bisui, contohnya ada bisui ke ada apa ke,
kemudian pecah tu sebelum perang lagi, contohnya lah, pecah tu sebelum perang lagi, ataupun pecah tu lepas daripada perang dah, ketika nak diuruskan jenazah tu bisul itu pecah, terbit darah, bisul itu pecah, terbit darah. Sama ada sebelum pada perang ataupun lepas daripada reda perang, maka darah tu wajib dibersihkan. Darah tu kerana najis, darah yang keluar daripada zahir badan manusia najis, sebab dia bukan darah kesan daripada peperangan, dia bukan asar ibadah, dia bukan kesan ibadah. Gitu. Begitu juga wala yusalla alaihi, dan tidak disembahyangkan ke atasnya, hukum dia haram. Tidak disembahyangkan ke atasnya sebab mereka disebutkan dalam kitab-kitab lah, antara alasannya kerana memuliakan status syahid mereka, satu. Yang keduanya kerana status syahid mereka itu menjadikan mereka tidak berhajat kepada doa orang lain. Mereka di martabat yang tertinggi lah, mati kerana menegakkan agama Allah. Jadi mereka tak berhajat kepada doa orang lain. Sedangkan sembahyang jenazah kita tu tujuannya adalah untuk berdoa atas jenazah. Tapi dengan status syahid mereka tu, mereka istighna' an du'a'il ghair. Dalam kitab sebut mereka dah tak perlu kepada doa orang lain, sebab mereka dah berada pada kedudukan yang cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mati di jalan Allah. Sebab tu tak disembahyangkan ke atas mereka. Maka untuk mereka ni, untuk orang yang mati syahid ni, syahid ma'rakah ni, dia tidak dimandikan, tidak disembahyangkan, dia hanya dikafankan dan dikebumikan. Yang wajib untuk kita lakukan ialah dikafankannya, mengkafankan si syahid tu dan mengkebumikan si syahid tu. Ketika nak mengkafankan tu sunat ditanggalkan alatan perang lah yang ada pada dia, sunat ditanggalkan, sunat saja. Pedang dia ke, peluru dia ke, baju perisai dia ke, baju kalih peluru dia ke, apa sajalah alatan perang yang ada dengan dia, pisau ke apa sebagainya, sunat ditanggalkan daripada dia. Kalau nak tanam kali pun tak ada masalah, sunat saja ditanggalkan. Tapi kalau nak tanam kali tak ada masalah. Yang eloknya ditanggalkan lah, sebab dia tak ada keperluan pun untuk pada benda-benda tu. Darah dia dah cukup memadai sebagai bukti dia syahid di sisi Allah, darah dia tu. Jadi tak perlukan alatan perang untuk membuktikan, untuk menjadi saksi bahawasanya dia mati berperang. Tak perlu. Jadi sunat ditanggalkan, dicabut buang. Tak kafan serta tak kebumikan dia serta alatan perang dia, tak disunatkan. Yang satu yang disunatkan, dikebumikan ataupun dikafankan bersama dengan dia ialah pakaiannya yang berlumuran dengan darah peperangan tu. Itu yang disunatkan. Dia disunatkan wa an yukaffanu fi thiyabihi al-mulattakhati bid-dam. Yang disunatkan ialah mengkafankannya si syahid tu dalam pakaiannya yang berlumuran dengan darah dia tu. Sunat dikafankan. Ketika kita nak bersihkan dia punya badan dia daripada najis-najis tu, tak mandikan lah, tapi ketika nak bersihkan tu, kita buanglah pakaian dia dulu, lapik dengan pakaian lain dulu. Maka bersihlah muka dia ke, badan dia ke, kemaluan dia ke, apa yang ada najis-najis tu dibersihkan. Kemudian sunat dipakaikan kembali pakaian perang dia, pakaian dia yang berlumuran dengan darah tu, pakaian dia yang berlumuran dengan darah. Itu yang disunatkan. Adapun alatan perang dia tak sunat dikebumikan sekali, tak sunat dikafankan sekali. Bahkan yang sunatnya ialah ditanggalkan daripada jenazah, membadai dengan darahnya sebagai saksi syahadah dia di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahid yang di sini ni kena pada dua makna lah, dua daripada tiga makna, iaitu syahid dunia akhirat dan syahid dunia. Kita dah bincang dah, syahid dunia akhirat ialah orang yang mati syahid, orang yang mati dalam peperangan menentang kufar, dan tujuan dia masuk berperang ialah kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka dia syahid di sisi Allah, dia punya syahid akhirat, dan dia dihukumkan dengan syahid di dunia pada urusan menguruskan jenazahnya, diuruskan seperti mana orang yang mati syahid. Kita panggil syahid dunia akhirat.
Masuk juga dalam syahid ma'rakah ni ialah orang yang syahid dunia saja, iaitu orang yang masuk berperang dengan kufar, mati dengan sebab perang dengan orang kafir ni juga, macam kawan dia yang tadi, tapi dia masuk perang tu dengan tujuan selain daripada Allah. Dia masuk berperang tu contohnya pasal nak harta rampasan, pasal nak dipuji bahawasanya dia orang yang gagah perkasa, untuk membuktikan contohnya dia kebal daripada senjata, contohnya dia mati. Masuk perang ni bukan pasal nak memperjuangkan agama Allah dah. Masuk perang ni pasal nak buktikan bahawasanya amalan yang dia lakukan tu hasil dan mujarab, dan dia takkan luka dalam peperangan tu, mati contohnya. Maka dia dihukum sebagai syahid sebab takrif tu masuk. Takrif tu boleh dipakai atas dia. Orang yang mati dalam peperangan menentang kufar dan mati dengan sebab peperangan tu, masuk takrif tu. Cumanya dia tidak dianggap syahid di sisi Allah. Dia syahid dunia saja dia panggil, bukan syahid dunia akhirat. Bukan syahid dunia akhirat. Mana dia masuk dalam kategori syahid dunia saja. Maksudnya pada hukum dunia ni kita uruskan jenazahnya seperti mana kita uruskan jenazah mayat-mayat syahid yang lain. Adapun di sisi Allah dia bukan mati syahid. Ni urusan akhirat ni urusan Allah lah. Urusan Allah. Maka di sisi zahir kita di dunia ni, sama ada orang untuk orang syahid dunia akhirat ataupun syahid dunia, sama. Pengurusan dia sama, pada pandangan mata kita pun sama. Tak ada beza, sebab niatnya hanya Allah yang tahu. Adapun di sisi Allah maka berbezalah sesuai dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang tak masuk dalam kategori ini ialah syahid akhirat saja. Kategori yang ketiga yang telah kita bincangkan pada awal bab jenazah, iaitu orang yang mati dengan sebab-sebab yang disebutkan dalam nas daripada hadis Nabi SAW, yang diberikan pahala seumpama pahala syahid di akhirat kelak. Adapun di dunia ini mereka dilakukan jenazah mereka, diuruskan seperti mana jenazah orang mati biasa. Dengan syahid akhirat itu tak masuk dalam takrif. Mereka digelarkan sebagai syahid dengan makna syahid akhirat, iaitu orang yang diberikan khabar gembira oleh Allah dan oleh Nabi bahawasanya kalau dia mati dengan sebab sekian-sekian, maka dia beroleh pahala syahid. Dia syahid akhirat dipanggil. Adapun hukum dunia, hukum kita yang nak menguruskan jenazah dia, diuruskan seperti mana jenazah biasa. Itu tak masuk dalam takrif. Yang masuk dalam takrif ialah orang yang syahid dunia akhirat ataupun syahid dunia saja. Maka kedua-dua golongan ini disebut sebagai orang yang syahid ma'rakah, syahid peperangan. Gitu. Wala yusalli ala siqti wala ala siqti, dan tidak juga tidak disembahyangkan ala siqti. Tidak disembahyangkan ala siqti, atas anak yang gugur. Anak yang gugur maklumlah kita dah bincangkan. Anak gugur itu anak yang terpisah daripada rahim ibu dia, keluar daripada rahim ibu dia ke dunia ini. Usianya dalam kandungan ibunya itu tidak sampai 6 bulan. Tidak sampai 6 bulan. Maksudnya ketika gugur itu usia kandungan ibunya contohnya 5 bulan ataupun 5 bulan setengah contohnya. Tak sampai 6 bulan lah. Tak sampai 6 bulan. Maka yang ni kita panggil gugur. Adapun yang lahir daripada ibu dia, yang keluar daripada perut ibu dia, dan usianya telah melebihi 6 bulan, itu kita panggil beranak. Itu dipanggil walad lah, anak, beranak. Adapun yang kurang daripada 6 bulan, maka nama dia siq, gugur. Nama dia gugur. Dan 6 bulan ni ulama ambil daripada hasil kajian mereka terhadap 2 ayat Quran lah. Kita dapat mana 6 bulan ni sebagai tempoh mengandung, 6 bulan ni sebagai tempoh beranak. Dia diambil daripada 2 firman Allah dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Aqaf dengan surah Baqarah. Allah sebut dalam surah Al-Aqaf, wa wasaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Dan kami berpesan kepada manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, biwalidayhi ihsana, supaya berbuat baik dengan 2 ibu bapa dia. Hamalathu ummuhu kurhan, ibunya telah mengandungkannya dalam keadaan bersusah payah. Wa wada'athu kurhan, dan ibunya telah melahirkannya dalam keadaan susah payah. Mengandung pun susah payah, beranak pun susah payah. Kemudian Allah sebut wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandungnya
dan berpisah susu, fisal. Dipanggil infitam kalau dalam istilah kita. Apa nama, lah susu lah. Kalau orang tua sebut lah susu, lahmam. Lah susu. Maksudnya kan Allah sebut dalam Quran kandungan ibu serta tempoh dia bercerai susu selepas daripada dia beranak tu. Lepas dia tempoh cerai susu dia, kandungan dan tempoh bercerai susu tu 30 bulan. 30 bulan ni berapa? 2 tahun setengah, 12, 24 campur 6 bulan. 2 tahun setengah, 30 bulan. Itu satu ayat. Dalam ayat yang lain dalam surah Baqarah Allah sebut wal walidatu yurdi'na aulahunna haulaini kamilaini haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-ridha'ah. Allah sebut wal walidatu, para ibu, yurdi'na aulahunna, menyusui akan anak-anak mereka, haulaini kamilaini, 2 bulan 2 tahun yang sempurna. Haul, 2 haul yang sempurna, maksudnya 24 bulan. 2 haul, 2 tahun yang sempurna. 2 tahun yang sempurna ni liman arada an yutimma ar-ridha'ah, bagi mereka yang bercita-cita ataupun bagi mereka yang ingin untuk menyempurnakan penyusuan. Jadi penyusuan 2 tahun. Penyusuan 2 tahun. 2 tahun tu berapa? 24 bulan. Gabung dengan ayat tadi Allah sebut mengandungnya dan menyusunya tu 30 bulan. Jadi 30 bulan. Kita nak tahu, bila kita letakkan, kita ikut firman Allah yang mengatakan penyusuan yang sempurna itu 2 tahun. 2 tahun 24 bulan, jadi 30 bulan, tolak 24 bulan, jadi 6 bulan. Maka 6 bulan tu ialah hamluhu. 6 bulan itulah yang dinamakan sebagai hamil. Mengandung oleh ibu akan dia tu. Berdasarkan kepada ayat itulah dipanggil dilalah isyarah ataupun dilalah iltizamiah dalam ilmu usul fiqh. Berdasarkan kepada dilalah iltizamiah ataupun dilalah isyarah daripada 2 ayat ni, bila digabungkan kefahamannya, memberikan maklumat kepada kita penyusuan yang sempurna itu 2 tahun 24 bulan dicampur dengan mengandungnya ibu selama 6 bulan cukup 30 bulan. Maka ulama ambil daripada situ, meletakkan usia kandungan anak dalam perut ibu sekurang-kurangnya untuk dinamakan sebagai beranak 6 bulan. Maka kurang daripada beranak tu, kurang daripada 6 bulan tu tak dinamakan beranak, dinamakan gugur. Gugur itulah yang disebutkan sebagai as-siqtu. Anak yang gugur, bukan anak yang dilahirkan tapi anak yang gugur. Tu sikit sebanyak. Ini boleh tengok dalam Al-Iklil fi Ayati Tanzil, boleh Imam As-Suyuti rahimahullah ada sebut situ. Dan dalam kitab-kitab lain pun ada lagi lah. Dalam Sawi pun ada cerita pasal benda ni. Muddatul hamli war ridha'ah, ada ayat tu. Bila sampai ayat ni, biasanya ulama akan menyebutkan maklumat ni, tapi secara jelasnya disebutkan oleh Imam Suyuti dalam Al-Iklil fi Istinbati Tanzil. Nama kita ada Al-Iklil fi Istinbati Tanzil. Terbaik tu kot kita ada dalam kitab tu. Imam Suyuti wamaykan setiap ayat dan apa yang ulama istimbatkan daripada ayat tu secara direct. Sebut macam lah tu, macam mana diistimbatkan binaan yang kukuh itu ialah yang besar tapaknya dan halus puncaknya macam piramid tu antara bentuk binaan yang kukuh, juga diistimbatkan dalam Quran dan sebagainya. Jadi siapa yang rajin, ada masa untuk pembacaan yang lebih, carilah kitab tu baca. Kami alhamdulillah mengaji dengan Baba Khairul kitab tu, Al-Iklil fi Istinbati Tanzil. Maka tak disembahyangkan ke atas anak yang gugur tu, tak disembahyangkan itu illa idza zaharat amaratul hayati kal ikhtilaji, melainkan apabila zahirlah, apabila nyatalah ai alaihi, atas as-siqti itu, atas anak yang gugur itu, amaratul hayati, tanda-tanda hidup. Contohnya kal ikhtilaji, seperti mana bergerak ke ikhtilaj, ataupun bunyi suara ke, dia menjerit ke, dia bertempik ke, dia teriak ke, dia menangis ke, dia batuk ke, apa saja bila mana terbit tu, bila ada tanda-tanda kata dia hidup tu, ketika tu baru wajib sembahyang, walaupun dia gugur, dengan arti kata dia berpisah daripada ibu dia kurang daripada umur dia 6 bulan.
Tapi kalau tak ada tanda tu, maka dia tidak disembahyangkan walaupun ada bentuk fizikal manusia dah. Ada bentuk fizikal manusia dah. Kemudian wa yughassalu in balagha arba'ata ashhurin, dan dimandikan dia akan as-siqti ni, akan anak yang gugur ni, in jika balagha arba'ata ashhurin, jika telah sampai usianya 4 bulan. Kalau gugur tu selepas daripada 4 bulan, kurang daripada 6 bulan tapi lepas daripada usia dia 4 bulan, maka dimandikan. Kalau bawah pada tu, maka tidak dimandikan, tidak wajib dimandikan. Secara ringkasnya macam yang kita dah sebut dalam awal bab jenazah dulu, hukum bagi as-siqti ni, hukum bagi anak yang gugur ni, dia ada 3. Ada 3 hukum. Satunya, sekiranya ada tanda-tanda hidup, tanda-tanda hidup seperti mana ikhtilash tu bergerak, atau tanafus, bernafas, bunyi berdenguh dan sebagainya, batuk ataupun menjerit, bertempik, teriak dan sebagainya. Kalau ada tanda-tanda hidup tu, maka dia dihukumkan seperti mana orang yang dewasa mati ya. Itu wajib buat semua, wajib dimandikan dia, dikafankan dia, disembahyangkan ke atasnya dan dikebumikan dia, wajib. Ni keadaan yang pertama. Ni untuk anak yang gugur kurang daripada umur 6 bulan. Hal yang kedua, hukum yang kedua, kalaulah tak ada sebarang tanda-tanda hidup, kalaulah tidak ada sebarang tanda-tanda hidup, tetapi zahir padanya bentuk fizikal manusia, dah nampak dah bentuk tangan, dah nampak dah bentuk muka, dah nampak dah bentuk kaki contohnya, muka pun dah ada dah nampak dah tang mana mata, tang mana hidung, tang mana mulut dan sebagainya. Tapi terbit mai tak hidup, terbit mai tak ada tanda-tanda hidup, tapi dah ada bentuk fizikal manusia pada ketika tu. Maka dalam hal yang kedua ni, hukum dia dimandikan, dikafankan dan tidak disembahyangkan ke atasnya, dan dikebumikan. 3 daripada 4 lah, wajib buat 3 daripada 4. Dimandikan, dikafankan, dikebumikan tanpa disembahyangkan. Sebab tidak ada sebarang tanda hidup, dan dia bukan lahir, sebaliknya dia gugur, walaupun ada bentuk fizikal manusia pada dia. Itu yang kedua. Keadaan yang ketiganya, sekiranya tidak zahir langsung tanda fizikal manusia, tak ada rupa muka, tak ada rupa tangan, tak ada rupa kaki, tak nampak apalah, terbit macam seketul darah, seketul daging je, terbit macam seketul daging saja. Dipanggil qit'ati al-lahmi, qit'ati al-lahmi, yang kita sebut seperti mana seketul daging. Maka kalau yang tu tak diwajibkan buat apa-apa. Dia gugur, contoh dalam 3 bulan ke bawah ke dia gugur, contohnya 3 bulan ke bawah dan sebagainya gugur, tak ada tanda hidup, memang tak ada lah, tak ada bunyi bergerak, tak ada apa, bentuk fizikal manusia pun tak ada, ketui darah ada ataupun ketui daging yang turun, segumpal daging yang turun, maka tak wajib dilakukan apa-apa, tak wajib dimandikan, tak wajib dikafankan, tak wajib disembahyangkan, haram lah, maksudnya haram disembahyangkan, dan tak wajib dikebumikan. Cumanya sunat tutupkannya dengan kain, ambilkan putih ke apa, balut dia, bungkus dia, kemudian tanam, sunat. Sebab tu asal kejadian manusia lah, cumanya ditakdirkan oleh Allah, ajalnya awal, tak sempat jadi manusia dengan betul. Maka sunat dibungkuskan dengan kain, balut dia, bungkus dia, kemudian tanam. Tak payah buat kubur dan sebagainya lah, tak perlu benda tu. Baik, itu hukum bagi anak yang gugur, bukan anak yang lahir. Habis. Kemudian kata faslun fid dafni, ini satu fasal pada menyatakan pengkebumian. Ringkas ya. Wa aqallu dafni, sekurang-kurang kafan itu, sekurang-kurang kebumi itu, hufratun, satu lubang. Buat lubang ya, korek dengan pek home tak apa, korek dengan pek home tak apa, korek dengan cakui tak apa. Hufratun, satu lubang, taqtumu raihatahu, yang menutuplah akan baunya, yang bila kalau kita tanam dia, kalau dalam bahasa kasar lah, kalau bahasa kasarnya kalau kita kambuh dia, bahasa kasar lah, bahasa yang lembut sikit, kalau kita tanam dia lah, kalau kita kebumikan dia dalam lubang tu, akan menyebabkan, akan menjadikan baunya tidak tersebar.
dah memadai. Satu, syarat yang pertama, mestilah lubang tersebut lubang yang boleh menutupi baunya. Maksudnya tak boleh yang terlalu cangkat, tak boleh lah, kena dalam juga. Tak boleh lah singkat sangat, tak boleh lah sekadar kita buat lubang dalam 2 jengkal, tak boleh lah, sekaki tak boleh lah, dalam sikit. Sebab kalau tidak, bau dia masih lagi wujud. Bila mana mayat tu diuraikan, berlaku proses penguraian jasad mayat tu, maka kalau lubang tu cangkat, lubang tu singkat sangat, menyebabkan akan terbit bau daripada kubur tersebut, tak boleh. Dia mesti kubur berbentuk dengan makna kata lubang yang menutupi bau jasad jenazah bila mana dia berubah, bila mana dia dimakan bumi, bila mana keluar segala nanah-nanah dan ayak besar daripada badan dia. Satu. Yang keduanya, wa tahrusuhu minas sibai. Itu syarat yang kedua. Mestilah lubang tersebut boleh melindunginya daripada haiwan buas, haiwan yang nak korek dia. Tu. Dia kena cukup 2 syarat ni, barulah dikatakan ke bumi yang menggugurkan fardu kifayah. Barulah dikatakan ke bumi yang menggugurkan fardu kifayah. Maka hukum mengkebumikan jenazah ni ada 3 lah secara ringkasnya. Ada 3. Yang pertamanya wajib kita mengkebumikan jenazah, iaitu bagi orang Islam, Muslim, orang Islam, dan juga orang kafir yang bukan harbi. Kafir yang bukan harbi, dalam kitab sebut kafir zimmi lah, kafir zimmi. Kafir zimmi. Selain daripada as-siqti tadi ni, anak yang gugur yang tidak ada sebarang tanda bentuk fizikal manusia yang kita bincangkan tadi ni, dia dah lah. Lain daripada tu wajib ditanam, sama ada alamat hidup ke, sama ada tidak ada alamat hidup ke, berbentuk fizikal manusia ke, dan sebagainya, tu wajib ditanam. Yang tak wajib tanam ni bila tidak ada sebarang bentuk fizikal manusia tu tak wajib tanam, sunat saja tanam. Jadi hukum dia, yang wajibnya ialah setiap Muslim yang meninggal, yang mati, walaupun gugur, walaupun secara gugur, melainkan yang gugur itu tidak ada bentuk, tidak zahir padanya bentuk fizikal manusia. Dan yang keduanya, sekiranya yang mati itu orang kafir yang zimmi, maksudnya bukan harbi lah, mudah kita kata bukan harbi, wajib ditanam, wajib dikebumikan. Maksudnya kalau tidak ada siapa yang puasah mayat jenazah kafir tersebut, dan kita tahu bahawasanya kafir itu bukanlah kafir harbi, maka wajib ditanam. Yang keduanya sunat. Hukum mengkebumikan jenazah ni hukumnya sunat, iaitu tadilah anak yang gugur yang tidak ada bentuk fizikal manusia padanya, dia gugur dalam bentuk segumpal darah, segumpal daging, tak wajib tanam, sebaliknya hanya sunat saja ditanam. Itu hukum yang kedua. Dan yang ketiganya harus kita mengkebumikan jenazah orang yang mati, iaitu bagi kafir harbi lah, bagi kafir harbi harus saja, tak wajib. Melainkan bila mana dengan sebab tidak mengkebumikan dia, tak kambuih, ini bolehlah pakai untuk kafir harbi. Melainkan kalau kita tak kambuih jenazah dia menyebabkan bau, dan bau tu akan menyakiti orang lain, maka pada ketika tu wajib lah. Wajib tu bukan sebab menghormati dia sebagai mayat tak, bukan pasal itu tak. Wajib tu pasal tak mau menyakiti orang yang hidup. Asalnya hukum mengkambuih kafir harbi ni bila dia mati harus saja. Kalau dalam setengah kitab sebut boleh je bagi makan kat anjing, dalam kitab sebut lah, bukan kita sebut lah, dalam kitab sebut. Maksudnya tak ada nilai, tak ada nilai pada kematian dia tu. Dia tak ada sebarang tuntutan agama ke atas kita yang hidup untuk kita lakukan sesuatu pada mayat kafir harbi tu, kafir yang diketahui menentang Islam secara zahir, secara terang-terangan. Tak wajib buat apa, harus saja kalau kita nak kafan, kalau kita nak tanam dia harus. Tapi sekiranya kalau kita biar tak ada siapa puasah adik-beradik dia pun tak puasah dia, menyebabkan timbul bau busuk dan menyakiti orang lain, pada ketika itu wajib lah. Wajib itu sebab nak mengelakkan daripada menyakiti orang yang masih hidup. Wajib dengan sebab tu. Baik, itu hukumnya. Maka yang disebutkan kat sini, sekurang-kurang kafan, sekurang-kurang tanam itu, tanam yang menggugurkan fardu kifayah ni ialah satu lubang. Satu lubang yang cukup 2 syarat ni. Yang pertamanya, mestilah lubang tersebut mampu untuk menutupi baunya daripada dihidu. Yang keduanya, lubang tu juga mestilah mampu melindungi jenazah, jasad si mati,
daripada dikorek oleh binatang. Ini 2 syarat. Hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas sibang. Maka bila kata lubang itu, bila sebut kata hufrah, satu lubang, maka tak bolehlah kita nak tanamkan dia bukan dalam lubang, tak bolehlah kita tak atas bumi. Kita tak atas bumi, kemudian kita tambunkan tanah ke atasnya. Tak bolehlah, sebab bukan lubang. Dia mesti dalam lubang. Dia mesti dalam lubang, mesti hufrah. Maka kalau bukan hufrah, tak dinamakan kebumi yang syar'i. Dia bukan kebumi yang syar'i. Dia tidak menggugurkan fardu kifayah kan. Kita letak di atas permukaan bumi ni, kemudian mai tanah selori tuang atas dia contohnya. Walaupun cukup syarat. Kita bubuh dia dengan tanahnya, dengan batunya, apanya. Walaupun dengan buat lagu tu dia akan membolehkan mayat tersebut terpelihara daripada dikorek oleh binatang buas dan menyebabkan baunya tidak tersebar di luar. Walaupun cukup 2 syarat tu, tapi sebab dia bukan lubang tak sah. Dia mesti lubang, dia mesti hufrah. Sebab meletakkan jenazah di atas permukaan bumi dan ditambunkan tanah dan batu tadi tak dinamakan sebagai lubang. Satu. Dan bila kita sebut qaid yang pertama, syarat yang pertama, kalaulah yang lubang tersebut hanya cover satu daripada 2 syarat terjatuh pun tak cukup. Itu pun tak dinamakan sebagai pengkebumian yang syar'i. Lubang tu tutup bau saja, tapi tak selamat daripada dikorek binatang, tak cukup syarat. Ataupun lubang tu kalau kita tanam mayat dalam tu, binatang tak akan mampu korek contohnya, tapi dia tidak menyebabkan bau mayat tersebut boleh ditutup dan tidak akan tersebar pada permukaan bumi untuk dihidu oleh orang yang hidup, pun tak cukup syarat. Dia mesti cukup 2 syarat ni. Lubang tersebut mestilah boleh melindungi, menutup bau jenazah si mati daripada tersebar setelah berlaku penguraian jasad, dan lubang tu juga mestilah boleh melindungi jenazah si mati tersebut, jasad dia, daripada dikorek oleh binatang. Dia kedua syarat ni. Tu lubang sekurang-kurang yang wajib yang menggugurkan fardu kifayah. Kurang daripada syarat ni, kurang daripada ciri ni, maka dia bukanlah pengkebumian yang syar'i. Yang itu. Wa akmaluhu, dan yang sempurnanya, pengkebumian yang sempurnanya, qamatun wa bastah. Qamatun wa bastah. Qamah wa bastah ni istilah lah. Qamah ni satu pendirian manusia. Maksudnya kalau berdiri itu tenggelam manusia. Qamah. Wa bastah, dan lebar, selebar satu manusia. Dalam syarah Yaqutun Nafis, dalam Mu'nisul Jalis disebut qamah wa bastah ni maksud qadru qamati rajulin mu'tadilin, qadru qamati rajulin mu'tadilit tawli basitan yadaihi marfu'atain. Yang dimaksudkan qamah wa bastah ni ialah kadar seorang laki-laki yang sederhana, yang normal ketinggiannya, berdiri dan mengangkatkan 2 tangannya, melebarkan 2 tangannya. Macam ni lah, melebarkan 2 tangan dia. Bukan macam tu luas lah, tak macam ni. Itu yang penama, yang kalau dalam piramidi sebut dalam dia 7 kaki, lebar dia 3 kaki tu. Orang kita berdiri, kita yang tinggi normal lah, kita berdiri dan kita angkat tangan lagu tu. Maka ni kadar yang sempurna untuk mengkebumikan jenazah. Kalau boleh lebar lagu tu lagi bagus lah. Yang berdiri ni dia panggil qamah, yang lebar tu dia panggil bastah. Itu yang dalam 7 kaki, panjang 7 kaki, lebar 3 kaki, itulah yang orang nak kiranya. Wazalika, dan yang demikian itu, arba'atu azru'in wa nisfun, 4 hasta setengah kadar dia. Panjang dia, dalam dia 4 hasta setengah, lebar dia pun 4 hasta setengah. Panjang dia 4 hasta setengah, lebar dia panjang dia pun kan, dalam 4 hasta setengah, panjang dia pun 4 hasta setengah. Gitu. Ni yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi lah. Nawawi.
Lepas tu kalau kita jumpa kalam daripada Imam Rafi'i yang menyebutkan qamah wa bastah itu ialah 3 hasta setengah, jangan terkejutlah. Imam Nawawi sebut 4 hasta setengah, tapi Imam Rafi'i sebut 3 hasta setengah. Kita kata ni khilaf. Di sisi Imam Nawawi 4 hasta setengah, di sisi Imam Rafi'i 3 hasta setengah, kurang 1 hasta daripada Imam Nawawi. Dan yang muktamadnya dalam mazhab kita ialah qaul Imam Nawawi. Nampak macam betul tak? Salah. Huraian tu huraian yang salah. Sebab ulama dah hurai siap-siap dah kat kita. Yang dimaksudkan hasta di sisi Imam Rafi'i ialah hasta najar, hasta tukang kayu. Dan hasta tukang kayu lebih panjang daripada hasta tangan manusia, hasta adami. Jadi bila Imam Rafi'i menyebutkan 3 hasta setengah, yang dimaksudkan itu 3 hasta setengah dengan hasta najar, hasta tukang kayu, bersamaan dengan 4 hasta setengah hasta adami, hasta tangan manusia. Jadi kita tak boleh, kita dah mengaji sikit-sikit bab pemilihan pendapat bila berlaku khilaf di antara ulama dan sebagainya. Maka kita jumpa masalah ni, kita kata Imam Nawawi kata 4 hasta setengah, Imam Rafi'i kata 3 hasta setengah. Maka berdasarkan khilaf ini, yang muktamadnya ialah pendapat Imam Nawawi. Sebab apabila khilaf di antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, maka yang dipegang dan yang muktamad dalam mazhab ialah pendapat Imam Nawawi. Fakta tu betul, tapi huraian kita salah dalam masalah. Sebab masalah ni bukan masalah khilaf tu, khilaf ni khilaf lafzi ya. Yang 3 hasta setengah di sisi Imam Rafi'i, itulah 4 hasta setengah di sisi Imam Nawawi. Sebab berbeza daripada menggunakan ukuran yang mana. Imam Nawawi guna ukuran tangan manusia, hasta adami. Imam Rafi'i menggunakan hasta najar, dia panggil zirak najar, zirak hasta tukang kayu. Maka hasta tukang kayu lebih panjang sikit berbanding dengan hasta adami. Jadi benda yang sama. Maksudnya khilaf itu hanyalah khilaf lafzi. Tak apa. Habis. Ni dia punya saiz dia. Adapun bentuk dia ada 2 lah. Bentuk dia ada 2 yang afdalnya. Yang pertama disebut sebagai lahat, yang kedua disebut sebagai asyiqqu. Lubang untuk mengebumikan jenazah tu, satu disebut sebagai lahat. Lahat ni macam kita duk tengok orang buat tu lah. Dikorek. Kemudian di dinding salah satu pihak itu dikorek satu ruang lagi. Kan? Dia kan kita korek lubang. Kemudian pada salah satu lubang, contohnya belah yang menghadap ke kiblat tu, akan dibuat lagi satu bilik, satu ruang lagi untuk diletakkan jenazah. Jadi kita korek sini, jenazah duduk di sini. Nampak? Kita korek sini. Kita korek sini. Tapi dekat sini ni kita buat satu ruang lagi untuk letak jenazah. Jadi jenazah duduk di sini, yang kita korek sini. Itu dipanggil lahat. Itu dipanggil lahat. Arab panggil lahat. Kita orang panggil lahat. Liang lahat. Kita panggil liang tu lubang. Lahat tu bahasa Arab lah. Satu lagi dipanggil asyiqqu. Asyiqqu ni korek lubang macam tu juga. Dan dikorek satu parit lah kalau bahasa kita, satu longkang di tengah-tengah dia. Di tengah-tengah tu korek satu lubang. Maka jenazah diletakkan pada longkang tu, pada parit tu, pada tengah-tengah lubang yang kita korek tu. Itu dipanggil asyiqqu. Tu. Maka sunat pada negeri-negeri yang tanahnya kemah, tanahnya kukuh, tak runtuh, tak reban, maka sunat buat lahat. Ulama buat contoh macam di Madinah, sunat buat lahat. Tapi sekiranya tanah tu tanah yang mudah untuk reban, sukar untuk dikekalkan bentuk lahat tersebut, boleh jadi sebelum kita selesai pengkebumian, bubur mayat tu terus jatuh pada tanah tersebut. Kan sebab kita korek di tepi lubang. Lubang sini, kita korek di sini untuk letak mayat. Jadi dia menahan beban 7 kaki tanah yang di atas dia tu lah. Jadi kalau tanah tersebut bukan tanah yang kukuh untuk sesuai untuk dilakukan cara korek, cara lubang secara lahat, maka yang afdalnya ialah asyiqqu, iaitu kita buat lubang macam biasalah, cukup buat biasa, dan di tengah-tengah tu kita korek satu parit, satu longkang pula, dan diletakkan mayat di situ. Itu dipanggil asyiqqu. Contohnya macam di Madinah, macam di Makkah. Contohnya macam di Makkah. Itu saja. Dan dia lebih afdal daripada dikebumikan bersama dengan keranda dan sebagainya. Yang afdalnya lagu tu terus masukkan ke dalam lubang tersebut, sama ada lubang lahat ataupun lubang syiqqu. Sama ada lubang lahat ataupun lubang syiqqu. Habis cara memasukkan dan sebagainya itu banyaklah kaifiat yang sunat dan sebagainya.
diletakkan jenazah pada hujung kubur, diangkat kepalanya dulu, dihulurkan kakinya dulu, dan dihadapkan jenazah ke arah kiblat. Secara wajibnya mesti dihadapkan jenazah ke arah kiblat, dadanya dan mukanya. Pada sebelah kanan jenazah dibaringkan jenazah, mengiringkan jenazah pada sebelah kanannya. Tapi itu hukum sunat lah. Sunat dijadikan jenazah tersebut mengiring atas rusuk kanannya, sunat kalau mampu. Kalau tak boleh, mengiring belah kiri pun tak apalah. Yang wajibnya mestilah mukanya dan dadanya menghadap kiblat. Itu yang wajibnya. Wa yahrumu nabshuhu qabla bala'in illa li daruratin. Ni masuk sikit masalah dia. Dan haramlah membongkarkannya kubur, haram membongkarkan kubur qabla bala'in, sebelum daripada hancur ataupun reput jasad. Selagi mana masih ada jasad yang ditanam dalam lubang kubur tu, maka haram dibongkarkan. Haram dibongkarkan. Bila dah hancur ni maksud hancur, raput semuanya lah, melainkan satu tulang yang kita panggil ajzu zanak tu, tulang cenonek hujung di pangkal punggung tu, tulang di antara punggung dengan tulang belakang kita ni, dia ada satu tulang dia panggil ajzu zanak. Ajzu zanak, tulang cenonek dia panggil. Kalau bahasa kita lah, bahasa orang tu tulang cenonek. Yang tu takkan hancur lah, itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang disebutkan dalam hadis. Boleh lah, tapi tulang sulbi ni tulang belakang. Bila kita sebut tulang sulbi, dia tulang belakang. Ajzu zanak ni dia tulang kecil yang di antara tulang punggung dengan tulang belakang. Boleh lah nak kata sulbi, tapi cuma tulang sulbi ni biasanya orang sebut untuk tulang belakang tu. Tulang belakang. Tapi yang belah bawah ni, yang belah pinggang ni lah, tempat yang hampir sama lah. Mungkin yang sama ataupun mungkin yang hampir sama. Kita nak kata tulang sulbi, boleh kita nak kata tulang sulbi. Boleh kata tulang sulbi. Yang tu yang disebutkan dalam hadis Nabi, antara benda yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak hancur. Sebab daripada tulang tu lah Allah akan bina balik jasad manusia. Tu dia punya rekod dia duduk situ lah. Kalau kita ni tu hadis dia lah, tu dia punya hardware dia duduk situ. Boleh je Allah nak hancurkan semua dan buat semula sebiji macam ada tu, tak ada masalah. Tidak ada satu kesukaran daripada Allah Ta'ala, ada. Tapi itu yang diceritakan oleh Nabi. Maka daripada tulang itulah Allah bina semula jasad manusia yang ditanamkan tu. Maka kok mana pun kita tunggu, ajzu zanak tu takkan hancur lah. Sebab memang dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu saja ada, tak apalah. Kalau kita nak gantikan bila dah habis dah semua, tinggal tulang tu saja seketui kecil, maka nak digantikan ataupun nak dimasukkan mayat lain di situ, tak apa, tak ada masalah lah. Tapi selagi mana ada wujud jasad jenazah di situ, tidak hancur secara keseluruhan lagi, haram dibongkarkan kubur. Haram secara mutlaqan ke tak? Illa li daruratin, melainkan ada darurah, melainkan ada keperluan. Dan keperluan untuk membongkarkan kubur jenazah ni, membongkarkan kubur mayat ni banyaklah darurah tu. Dan antaranya sebab sekiranya mayat tersebut ditanam tanpa dimandikan. Mayat tersebut ditanam tanpa dimandikan. Dapat maklumat kita, mayat tu tak mandi pun, tanam terus. Dan mayat tersebut masih lagi belum hancur, masih lagi belum berubah. Bukan hancur tak, masih lagi belum berubah, masih lagi tak berbau dan sebagainya. Maksudnya baru tanam sangat je. Tanam pagi tadi, tengah hari tu sampai maklumat ke kita, jenazah tu depa buat kenak, depa tak mandi pun dia. Wajib dibongkar semula untuk dimandikan. Tak kafan tak apa. Tak kafan tu hukum dia haram lah. Sebab tu tanggungjawab kita. Tapi kalau tak dikafankan, masuk secara, kalau kita kata bahasa kita, masuk secara telanjang dalam kubur tu, ataupun dibawa dengan kafan pun, bila sampai ke liang lahat tu, toh mungkinlah tempat situ punya style tradisi ke, dia bungkus lagu tu ya banyak. Kemudian bila sampai ke liang lahat, dia buka habiskan kafan tu naik, maka mayat ditinggalkan dalam keadaan telanjang dalam kubur tu dan dikambuskan. Tu tak ada masalah. Sebab pada ketika tu tanah tu dianggap sebagai kafan dia, tanah yang menutupi dia tu. Dan bila kita dah timbuskan balik, masukkan tanah dalam kubur tu,
maka dah dianggap sebagai kafan lagi ya, tak ada masalah. Tapi kalau tak mandi jenazah, wajib bongkar. Sekiranya jenazah itu masih lagi belum berubah keadaan dia, wajib bongkar. Itu antara yang disebutkan sebagai darurah. Ataupun jenazah tersebut ditanam tanpa menghadap kiblat. Orang yang turun jenazah tu contohnya kalut ke, malam ke, tak ada orang tolong, tak ada orang tegur dia ke, ataupun dia tak tahu ke, dia tanam ikut dan dia ya. Dan terbalik, bukan menghadap kiblat, sebaliknya membelakangkan kiblat. Punggung yang menghala ke kiblat, dada menghala ke belakang kiblat. Dada menghala ke matahari naik, kita kata. Punggung yang menghala ke matahari terbenam, contoh. Dan dapat maklumat itu pada kita, wajib dibongkarkan. Wajib dibongkarkan untuk membetulkan kedudukan mayat. Kena kalih balik bagi mayat itu betul menghadap kiblat, dadanya dan mukanya. Itu contohnya. Itu secara mudahnya tu contoh-contoh benda yang mudarat, benda yang darurah yang membolehkan kita bongkar kubur. Termasuk jugalah benda yang darurah ni, macam kes sekarang ni dibongkar atas perintah mahkamah untuk memastikan, sebab ada kes dakwaan kata dia diracun dan sebagainya, boleh bongkar lah, darurah. Sebab benda tu sabitan kes kepada orang hidup. Mahkamah nak perintah, maka kena bongkar balik kubur ni untuk melihat sama ada betulkah si mati ni dia mati dengan sebab dia racun dan sebagainya. Dan mungkin ada pendakwaan yang mengatakan dia diracun dan racun tu tak akan zahir melainkan setelah 4 hari berada dalam badan contohnya. Padahal dia mati tak sampai 2 hari orang tanam siap lah. Maka bila masuk kes tu dalam mahkamah berpuas hati dengan penghujahan pihak pendakwa, maka mahkamah keluarkan arahan supaya dibongkarkan kubur jenazah untuk melihat sama ada betul tak dia racun, betul tak ada kesan racun selepas 4 hari contoh. Maka boleh ya, sebab darurah. Dan dia darurah ni bukan yang benda yang mesti besar pun. Ada apa-apa keperluan yang dibenarkan oleh syarak untuk kita bongkarkan, maka boleh dibongkarkan, tak haram. Dan contohnya ada harta orang lain yang terjatuh semasa pengkebumian tu. Contohnya lah, semasa duk kebumi jenazah tu, ada sapua cincin batu delima siapa dia atas jatuh, batu akik siapa atas jatuh ketika dikebumikan tu. Kemudian tuan cincin tu minta balik cincin tu. Saya nak balik cincin ni saya beli mahal. Berapa mahal tu? RM350. RM350 contoh lah. Bukan sampai ribu-ribu pula. Cincin tu harga 200 contohnya. Ataupun cincin tu murah je tapi dia kesan dia peninggalan arwah ayah saya kepada saya, dia warisan contohnya lah. Jadi dia ada nilai sentimental walaupun tidak ada nilai harga yang mahal pada pasaran contohnya. Tuan dia nak balik benda tu, wajib dibongkarkan. Wajib dibongkarkan kalau tuan dia nak balik. Itu juga masuk dalam kata darurah yang dibenarkan untuk membongkarkan kubur. Maka kalau tu yang kita kata, kalaulah ada keperluan untuk membongkarkan jenazah, membongkarkan kubur dan keperluan itu diterima pada syarak, alasan tu terima pada syarak, maka boleh bongkar. Boleh bongkar. Tapi dengan syarat dia mesti diterima pada syarak. Sebab tu kita kata masalah yang dibenarkan untuk membongkar sebelah kubur ni banyak. Yang kita sebutnya sebahagiannya saja. Sebahagiannya saja. Dan ibu yang mengandung tiba-tiba lepas daripada dikebumikan, sampai satu laporan perubatan yang mengatakan ada kemungkinan anak yang dalam perut itu hidup, wajib bongkar. Wajib bongkar. Kalau ada laporan perubatan yang mengatakan ada kemungkinan anak ni hidup ni, maka wajib dibongkarkan dan dibelah perut ibu tu untuk dilihat sama ada betul tak anak tu hidup. Sampai ke tahap tu. Jadi apa saja keperluan yang diterima pada syarak, alasan yang munasabah untuk membongkarkan kubur dibenarkan. Dengan syarat dia mestilah alasan yang diterima pada syarak. Habis. Kemudian kata kitabuz zakat, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ini masuk dah, habis dalam bab ibadah, masuk dalam bab zakat. Habis dalam bab sembahyang, masuk dalam bab zakat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala an zikrikal ghafilun. Allahumma salli afdhalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala an zikrikal ghafilun. Allahumma salli afdhalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.